Okay, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua pendengar dan juga kepada semua yang sedang melihat live video ini. Kami sedang bersiaran langsung di pusat rawatan di Future Integrative Homeopathy Center yang terletak di Kampung Sungai Udang, Kelang. Okay? So sebelum apa-apa kami ingin memperkenalkan diri kami sendirilah. Saya Hazim. Saya Nik Fahmi. Kami dari Future Integrative Homeopathy Center. Kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda, sama ada anda adalah kanak-kanak, ibu bapa ataupun orang tua yang mempunyai masalah kesihatan, maupun demam batuk sesama biasa, ataupun juga yang bagi tua-tua tu ada yang sakit sendi, sakit tulang, sakit pinggang, yang macam yang biasa kita dengar tiap-tiap hari. Kami boleh menyelesaikan masalah itu menggunakan secara alami, semula jadi, menggunakan homeopati. Bagi yang tak pernah mendengar homeopati, apa itu homeopati? Okey, so sebelum kita start tu, kita nak start dah. Kita nak start kita punya discussion. Okay, so kita sekarang bersiaran langsung di Facebook dan juga Instagram ya. Okay, so Facebook, kita ada Instagram, so kalau kita pandang kat sini tu maksudnya kita tengah pandang Facebook. Kalau tak perasan tu, kita akan baca setiap komen lah. Tak apa, kita tengok ni juga. Kita pandang dua-dua, kita sama rata. Okay. Homeopati ni Ya saya. Boleh terang sikit tak apa itu homeopati sebenarnya? Sebab kat luar sana ada yang masih tak tahu homeopati apa benda tu. Okay, boleh teruskan. Okey, terima kasih Pak Hazim. Jadi sebelum tu saya Nik Fahmi. Okay, saya nak beritahu kat anda semua apa itu homeopati. Homeopati adalah salah satu perubatan alternatif yang berasal dari Jerman, diasaskan oleh seorang doktor ni, nama dia Samuel Hahnemann. Okey, homeopati ni dia basically adalah dia mengamalkan satu prinsip which is dalam bahasa dia like cure like, ataupun dalam bahasa Latin similia similibus curanter. Jadi apa maksud dia ni? Saya cerita secara kita kata apa, cara bahasa kampung lah kita katakan. Okey, contoh kalau macam orang tu sakit, dia merawat orang tu berdasarkan apa yang simptom dia ada. Okay, contoh homeopati, dia ubatannya semua asal semula jadilah natural resource. Natural resource dia daripada tumbuhan, binatang, mineral dan juga yang semuanya semula jadilah. Okay, contoh saya ambil contoh lah, contoh Hazim, dia datang kat saya, dia batuk, sesama dan juga raya semua tu. Jadi ada satu ubat ni yang dibuat daripada bawang. Yang ni boleh katakan kalau anda pernah tengok mana-mana homeopati, dia akan bagi contoh ni lah. Dia bagi contoh ubat yang buat daripada bawang, tapi bukan raw bawang lah. Dia macam ubat tu asal daripada bawang. Okey, bawang ni kalau kita potong kawan-kawan semua, potong, okey, dia akan mengeluarkan simptom-simptom lah. Contoh-contoh kita macam mata berair, hidung berair, ataupun kita yang kata lain macam itulah simptom-simptom dia. Jadi kalau Hazim datang saya, dia datang dengan sesama yang menunjukkan simptom dia lebih kurang macam bawang tadi bila kita potong tu. Jadi itu kita bagi ubat berkaitan dengan tu, dan juga macam tu lebih kurang dia. Ataupun nak faham lagi mudah lagi, ada ubat yang buat daripada lebah. Lebah, okey. Mungkin kat sini siapa yang pernah kena sengat lebah lah. Okey, sengat lebah dia rasa macam mana? Rasa macam mencucuk lah. Dia rasa macam rasa menyengat, betul dia bengkak semua tu kan. Betul. Okey, that's why kita ada ubat tu buat daripada lebah. Kita ambil ubat tu, kita ambil lebah tu, kita ada cara proses dalam homeopati tu. Nanti kita akan bincangkan lagi. Ya, jadi kita akan bagi ubat tu kepada orang yang mempunyai simptom lebih kurang macam tu, atau sama macam tu. Jadi itu yang dimaksudkan yang pada awal yang saya kata tadi, similia similibus curanter. Sama menawarkan yang sama. Itu bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris dia like cure like. Like cure like. Lepas tu kita macam bukan daripada tu saja. Sebenarnya kita homeopati ni banyak penawar ataupun remedy. Kita daripada sumber-sumber semula jadi memang banyak, beribu, beratus. Kita tak boleh senang-senang mata berair bawang. Tak macam tu. Dia ada cara dia. Sebab tu kita kena berjumpa dengan yang pakar. Di situlah kami masuk, iaitu kepakaran kami untuk menyelesaikan masalah anda menggunakan homeopati. Ya. Okey.
Lepas tu apa lagi? Okey, homopati ni apa lagi yang menunjukkan signifikan ni ataupun itulah dia homopati. Okey. Homopati, selalunya ada orang tanyalah, apa homopati ni dia macam mana dia punya operasinya? Macam mana dia punya cara dia buat dia, macam mana dia flow dia. Okey, saya nak cakap mudah lah. Okey, homopati ni dia contoh, dia sama je macam klinik biasa, macam kita pergi klinik GP semua tu sama je. Cuma perbezaan dia hanyalah cara consultation dan juga ubat dia. Itu je cara dia. Cara consultation dia lain sikit, tapi bukan yang lain yang gila-gila. Lain yang sikit je, which is dari segi pertanyaan, dari segi macam informasi yang detail yang kita ingin tanya. Kerana homopati ni, dia asas utama dia ialah dia berdasarkan individu. Apa maksud individu ni dalam homopati nak kata, dia merawat, mana kata dia merawat orang itu bukan berpenyakit. Dia merawat dia merawat seseorang itu. Dia tak merawat penyakit. Mana kata saya nak rawat Hazim, saya bukan nak rawat dia punya masalah sesama ke atau masalah dia punya demam ke apa, tak. Saya nak merawat dia daripada atas sampai ke bawah. Saya nak rawat dia. Tetapi dalam homopati ni dia bergantung juga kepada situasi. Contohnya macam di situasi yang contoh pesakit akut dan juga kronik. Okey, apa tu akut dan kronik pula? Kalau orang tanyakan itu tak apa, jadi saya bincangkan. Okey, dan tadi saya beritahu dari segi consultation dan juga ubat. Okey, ubat ni tadi saya beritahu awal, ubatnya semua berasal daripada bahan-bahan semula jadi. Macam saya beritahu tadi, buat daripada tumbuh-tumbuhan, binatang dan juga mineral dan juga lain-lain galian yang semuanya asas menjadi. Jadi itulah dia yang saya boleh cerita sikit lah apa yang pasal homopati ni. Yang sekiranya anda macam, adakah homopati ni kena macam urut-urut ke, cucuk-cucuk ke, tak. Dia sama je macam klinik biasa. Macam orang tu datang masuk klinik dia atau masuk pusat rawatan dia, masuk, lepas tu dia berjumpa dengan perawat tu atau kita panggil homeopas ataupun kita panggil doktor juga. Kita jumpa dengan orang tu, yang perawat tu ataupun homeopas ataupun doktor tu, dia akan tanyalah macam mana yang kat hospital, betul tu lah dia tanya, sakit bila, sakit apa, kenapa sakit, sakit tu dia macam mana geraknya, itu. Dan juga bergantung pada kes-kes dia lah. Secara tak langsung masa merawat tu, perawat tu sendiri sedang memikirkan ubat yang sesuai ataupun remedi yang sesuai untuk anda. So benda ni adalah satu proses yang panjang sebenarnya. Ia adalah tidak semudah melainkan macam Nick beritahu tadi adalah acute atau kronik. Biasanya kronik ni dia punya proses pertanyaan dia adalah lebih lama daripada acute lah. So kita ada soalan, homeopati tu herbalist ke? Kita ada soalan daripada Brian Ruzi. Homeopati tu herbalist ke? Sebelum tu apa itu herbalist dengan homeopati? Herbalist kita faham bahasa mudah ni herbal. Ubat-ubat herbal yang memang sama juga dia semula jadi dan juga ada yang buat pada binatang semua tu. Tetapi dari segi herbalist dengan homeopati, beza dia memang banyak. Dia cuma persamaan dia ialah asal ubat tu di mana. Tapi dari segi cara amalan dia, cara kita merawat orang tak sama. Herbalist dia punya cara rawat dia tak sama macam homeopati. Maknanya kata apa membezakan homeopati dengan bidang perubatan yang lain? Beza dia ialah dari segi cara kita merawat, proses merawat orang itu. Apa maksud proses merawat orang itu? Saya tak nak pergi jauh sikit, saya pergi ke yang apa beza terus. Dia kata dua-dua beza. Kalau orang tanya homeopati tu herbalist ke tidak? Tidak. Sebab herbalist tu benda yang lain, which is dari segi perubatan ni, which is ubat ni memang daripada raw yang raw product dia katakan tu. Kalau homeopati dia bukan raw product. Andai kata macam tadi kami beritahu tadi, ada ubat tu dibuat daripada bawang. Bukannya kita ambil ubat tu kita bawa bawang, tidak. Dia bukan gitu. Dia ada proses-proses dia. Nama proses tu potentization. Itu pun kita akan bolehlah follow kami di Facebook ataupun Instagram untuk kita lebih lanjut, sebab kita punya misi sebenarnya adalah untuk menyebarkan apa itu homeopati yang sebenar dan juga apa itu maksud homeopati dan apa kebaikan homeopati. So selain daripada tu, kita juga nak selitlah iklan kejap. So kita punya Future Integrative Homeopathy Center ini sekarang setelah menerima pesakit dan juga pesakitnya biasa kita akan ambil online dulu.
Kalau untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor 014 261 9264. Kalau tak jumpa nombor tu juga boleh masuk je dekat Facebook ataupun Messenger ataupun DM dekat Instagram. Dekat Instagram Instagram jangan lupa kat sini. Kita ada FB. Okey, Instagram. So boleh je tanya terus. InsyaAllah kita akan balas secepat yang mungkin. Selalunya persoalan yang orang katanya macam home party tu apa, macam home party tu boleh tak rawat ni ke rawat ni. Yes, kita ada rawatan dia dan kita ada skop dia dan kita juga ada limitation dia. Betul. Dalam perubatan mana-mana kita kena mengaku as a human being we have scope and limitation. Betul. Dan makna kata bukannya kita nak kata we are the only one yang kita boleh merawat semuanya, kita boleh manage semuanya. Tidak. Kita kena juga bergantung pada lain. Sebab apa? Everything are interlinked with each other. Betul. Itulah contoh dia lah. Contoh lah yang kita boleh kata limitation. Contoh. Ada orang accident, takkan pergi cari homopati kan? Mesti pergi hospital. Tu jangan teruk sangat dia punya, jangan taksub sangat. Homopati ni bagus, tapi kita ada limitation dan juga dia punya ada yang boleh kita rawat, ada yang kita tak boleh rawat. Yang tak boleh kita rawat tu kita serahkan kepada tempat lain ataupun yang lebih pakar ataupun boleh on the spot boleh rawat. Kita menerima segala macam ada medical practice. Kita macam support each other. Kita macam jari kita macam ni tangan-tangan kita sekalikan, kita kuatkan. Sebab kesihatan ni ada sebenarnya benda yang kompleks. Contohnya kita tak cukup yang ni, kita akan tambah yang ni. Macam dalam hospital sendiri, kita ada banyak department. Faham mudah tu. Takkan kita nak bagi yang sakit jantung dekat pakar tulang. Kan pelik pula kan, kat pasal jantung jadi boleh keras kan. Jadi tu. Okey. Tu lawak di ke tepi. Okey, so kita nak teruskan dah. Dah masuk kita punya homopati punya skop kan. Kita pun tak nak lama. Nanti orang pun macam lamanya kan. Kita nak sebab attention span seorang manusia tu tak lama. Betul. Dalam masa 15 minit dah cukup. Lepas tu dia dah. Siapa sini pernah jadi student dia tahulah tu. Okey, kita pun semua pernah jadi student. Tahulah tu. Okey, so kita nak masuk dalam tajuk skop homeopati. So homeopati, apa skop dia ni? Okey, homeopati skop dia apa yang dia boleh rawat, saya nak cerita dari segi acute dan kronik. Okey, sebelum tu apa acute dan kronik dulu? Acute adalah penyakit yang durationnya kurang daripada 3 bulan. Kita faham dari segi duration dulu Dan kronik durationnya lebih pada 3 bulan. Dan juga progress penyakit untuk acute dia cepat, dia pantas dan juga dia boleh jadi membawa kepada kematian ataupun bawa cepat recovery. Kalau kronik dia pergerakannya slow, gradual dan juga dia recovery dia memerlukan masa yang lama dan juga dia bukan hanya dengan recovery ubat tapi dia juga recovery dengan cara-cara management yang lain. Okey, skopnya apa lagi? Skop homeopati sebenarnya bukannya kita nak claim ke apa ke. Skopnya boleh merangkumi semua, luas. Makna kata dia juga terbuka kepada bayi, kanak-kanak, dewasa dan juga orang tua. Makna kata semua golongan dia ada je skop dia. Makna kata dari segi penyakit tu ada skop dia. Yang cuma yang ada limitation dia, ada je limitation dia dari segi macam surgery. Contohnya perkara yang memerlukan surgery, kita pergi ke refer ke orang lain, refer ke surgeon ke atau kita refer ke hospital ke, yang mana benda tu memerlukan pengeluaran dan juga mechanical yang berkaitan tu lah. Surgical intervention. Ya. Jadi itu adalah skop dia. Jadi saya nak cerita skop yang satu persatu banyak, dia luas. Dan juga limitation ada. Tapi sekarang kita nak fokus skop ni, apa kita punya matlamat kita dalam homeopati ni. Satu je kita punya matlamat ialah kita untuk improve your quality of life. Apa maksud your quality of life ni? Quality of life in term of physical dan juga mental you. Itulah kita punya peranan, itulah kita punya function, itulah kita punya objektif kepada masyarakat. Jadi inilah tujuan kita nak perkenalkan homeopati dekat semua orang lah. Which mean that apa yang kita nak tunjukkan pada anda semua dan juga boleh juga yang mana yang menonton share kepada yang lain apa tujuan homeopati ni ada. Kita nak kata ke orang yang kita ada peluang yang lain. We have another chance to recover our life, recover our health, to improve our lifestyle. Kita cerita ke orang tu. Makna kata kita bukannya macam contoh
macam orang yang tidak tahu adanya bidang-bidang perubatan yang lain, dia menganggap kalau kita pergi ke conventional medicine atau modern medicine, dia kata contoh dia kata dia tak ada apa-apa dah, habis lah. So macam dia menunjukkan itu adalah satu-satunya jalan. Tidak, sebenarnya ada lagi. Sekiranya nak mengambil homeopati sebagai dia punya first rawatan dia pun tak ada masalah, sebab homeopati memang dia ada juga cover untuk tu. Itulah yang saya boleh cerita sikit lah dari segi scope dan juga limitation dalam homeopati. Kepada yang mendengar ataupun yang sedang menonton kan, so kita macam kita sedang cakap pasal sakit, kita sedang cakap pasal sakit fizikal, sakit mental. Sakit mental sekarang kita awareness dah tinggi ya, mental health awareness. Sekarang rasanya tak ramai yang akan cakap bila kita cakap sakit mental. Sekarang rasa peratusan untuk orang cakap sakit mental ni, sakit gila ni dah kurang. Dia ada banyak dah sekarang. Sebab tu pentingnya awareness. So sekiranya anda yang sedang menonton ni rasa macam aku tak ada sakit ni, aku tak sakit, aku sihat. Kalau rasa macam dah sihat, dah bagus, dah lifestyle tu, share dekat orang yang perlu. Kita bagi peluang untuk bagi orang lain sihat. Macam orang kata benda baik jangan disimpan seorang. Kita share macam tempat makan sedap. Bagi yang dah second dose yang boleh makan tu, untung lah yang tak belum tu sabarlah ya. So macam ada makan sedap. Kadang kita macam ni nak bagi orang lain rasa ni, best ni selain kita bagi orang lain rasa pun macam benda ni bagi manfaat kepada mereka. Mana tahu benda tu boleh macam turning point, daripada dah cari jalan jauh, dah macam-macam cara dah buat, dah pergi sana, dah pergi sini, macam-macam cara. Sekarang kita provide lagi opportunity untuk mereka-mereka yang memerlukan penyelesaian bagi masalah kesihatan. So kita punya scope tadi, macam Nick cakap tadi, adalah kepada, boleh kata daripada bayi ataupun mereka yang dah sedang membesar, ada yang masalah pembelajaran, attention dia susah nak fokus, ataupun mereka yang pada mak-mak ataupun ibu-ibu, bapa-bapa yang berada di rumah, yang anak-anak dia sedang tengok ni, rasa macam mak aku ada sakit sendi, mak aku ada sakit tulang, ataupun mak aku ada susah nak bergerak, boleh kita ikhtiar. Benda tu sebab macam tadi kita ada satu objektif, iaitu improve quality of life. Betul. Sebab quality of life yang terbuka kepada semua golongan lagi. Betul. So macam quality of life, contohnya daripada susah nak bergerak jadi lebih mudah. Kita tak cakap terus hilang. Dia akan ambil step. Macam benda tu dah 5-4 tahun, kita takkan bagi makan terus. Tu namanya pil ajaib. Pil ajaib ni kita susah sikit nak bagi, nak cari benda kalau ada pun kita tak tahu dia punya efek dia ataupun dia punya ramuan kan. So kita ni nak bagi opportunity pada mereka semua untuk improve quality of life. So macam daripada susah nak bergerak, senang nak bergerak. Okay, so kita ada soalan daripada Brian Ruzi. Bagus bagus abang kita. Okey, dia tanya kita, kalau makan ubat homeopati, boleh ke makan ubat lain macam ubat hospital? Homeopati Hazim boleh tak tolong jawabkan? Okey, boleh. Sebab tu kita tadi cakap apa? Macam ni. Gini homeopati, ni practitioner lain lah. So dia boleh sekalikan. Tapi syaratnya makan tu kena jarakkan lah, sebab kita tak nak kacau dia punya efek dia. Walaupun dia punya efek tu tak berapa banyak, tapi kita nak jarakkan supaya kita lebih yakin lah. Dan juga selain pada ubat, kita juga elakkan daripada kopi. Sebab apa? Sebab homeopati ni dia punya ubat tu dia serap dekat mulut tau, dekat lidah. So kalau contohnya sebelum kita makan tu kita kena komong-komong, sebab kita nak hilangkan benda asing ataupun impurity daripada mulut tu, daripada kacau, daripada dia punya dia nak menyerap lah. Sebab apa? Kat mulut seeloknya bawah lidah. Sebab apa? Dekat bawah lidah itu adalah banyak nerve ending. Nerve ending ni hujung saraf lah, saraf yang paling banyak dekat dalam mulut. Okey. So, dia soalan macam ni dia ingatkan saya masa tu lah, masa saya praktis sebelum ni. Ada patient seorang ni, dia boleh katakan dia dah lama lekat dengan ubat hospital. Contohnya orang yang
kencing manis dah tinggi, dia melekat lama dengan ubat hospital. Lepas tu dia tiba-tiba dia boleh kata makan ubat hospital ni dah dekat 20 tahun dah. Dia makan metformin apa yang ensinolol semua tu, dia dah biasa dengan ubat hospital. Lepas tu tiba-tiba dia nak ke ubat homeopati. Dia apa yang saya nasihatkan untuk orang macam ni, dia tidak boleh drastik tukar. Dia kena slow-slow, dia kena gradually. Makna kata dia macam okey, aku bawa ambil ubat homeopati ni, esok tu aku tak makan dah ubat metformin semua ni. Tak, dia still kena makan lagi, tapi but slow-slow lah. Makna kata macam ada side effect dia tu, okey, kita beritahu macam mana. Makna kata dari segi consume dia, dari segi penggunaan ubat tu, dari segi risiko dia, kita beritahu lah macam mana. Jadi bukan nak suruh macam drastik hilang tu, sebab kita tahu bila badan dah biasa dengan ubat tu, lama kelamaan bila kita tinggal dia akan jadi rasa lain macam awkward macam ni. Dan lagi satu, kita macam tak boleh terus berhenti, and dia macam mana, kita dah biasa dengan benda tu, tiba-tiba tak ada. So dia jadi macam tak betul lah. Sebab tu kita kena apa panggil, compliment each other gitu. Itulah yang dimaksudkan ni kan. Jadi kalau menjawab soalan kami, Brian Ruzi, okay, dia pergi like okay, lepas tu apa lagi kita nak bincangkan? Okay. Apa ni, ada boleh share tak sikit macam homeopati, apa case sedikit lah, macam pengalaman merawat ni. Pengalaman merawat. Jadi saya nak kongsi sikit lah pada anda semua pengalaman saya yang paling berkaitan sekali dengan apa yang terjadi pada sekarang ni lah, which is yang berkaitan yang kita punya mental health, kesihatan mental yang sekarang ni. Baru-baru ni kita didedahkan oleh kesihatan mental yang paling tinggi, which is depression, dan juga yang banyak juga kes-kes yang kita baru didedahkan, which is suicide ataupun bunuh diri ataupun cubaan untuk bunuh diri. Boleh katakan pada zaman pandemik yang sebelum ni dan juga endemik sekarang ni, boleh katakan banyak kes bunuh diri yang terjadi di antara golongan orang muda, orang tua. Yang sekarang paling banyak sekali golongan orang muda, dan juga yang paling banyak ni pada golongan orang lelaki. Tengok, kalau kita nak kecil-kecil sikit lagi memang banyak lah. Tapi the point is, the mental health right now are very macam disturbing, macam effect yang banyak lah, especially kepada pandemik. Jadi apa yang saya boleh kongsikan ada, jadi dalam homeopati ni kita bantu dari segi skop mental health ataupun psychiatric kita panggil. Kita boleh bantu dari segi ada juga kes yang saya pernah dapat, anxiety, depression, dan juga dia kata mood disorder yang tak betul, dan juga stress, dan juga irritability. So dari segi kes ni, apa yang homeopati boleh tawarkan, apa yang homeopati boleh bantu dalam kes ni? Dalam homeopati, yes, macam apa yang saya nak tekankan, dalam homeopati bukan ubat sahaja yang merawat orang itu. Andai kata saya beri contoh lah, macam ubat ni sebenarnya tuan-tuan, kalau orang biasa semua boleh bagi ubat. Kalau contoh saya ambil ubat ni, okey, saya bagi je. Tapi kita kena ada knowledge apa maksud bagi ubat tu, dan kita kena ada proses bagi ubat tu. Jadi sebab tu kita kena datang consultation. Sebab tu dari segi consultation tu itu ialah proses kita merawat orang tu. Jadi dalam homeopati dua proses ni yang merawat orang, iaitu consultation kita dengan patient, kita tanya dia macam mana, kita nak tahu progress dia. Sebab yang penting untuk perawat homeopati ataupun doktor homeopati nak mengenal patient tu, dia nak tahu progress dia nak kenal patient tu daripada dalam, luar, dan juga kesemuanya. Sebab apa? Proses ni untuk perawat. Jadi kembali kepada ubat. Dan juga ubat kita bukan setakat stok tu je. Kita akan kita akan tawarkan management kat dia. Jadi dari segi pengalaman saya ni, dari segi kesihatan mental ni, ubat homeopati membantu dari segi kita dari segi kita as a perawat homeopati pun, kita cara tanya pun itu peranan juga. Dan juga kita punya nasihat, kita punya counselling untuk orang tu macam ni. Jadi maknanya kita kalau makan ubat, orang tu ada masalah depression ke anxiety, kalau makan ubat saja, ya dia tolong kamu, tapi dari segi apa nasihat yang kita boleh tolong kat dia. Jadi itu peranan. Okay, so macam kebiasaannya lah, tak semua ya. Yang ada masalah mental health ni, dia kadang dia banyak benda dia nak cakap, tapi dia kadang tak ada tempat dia nak meluah. So bolehlah contohnya consultation daripada kami, ataupun boleh pergi ke mana-mana yang menawarkan consultation mental health ni. Yang sekarang dah banyak ya, macam-macam Befriender ada, KKM sendiri dah menawarkan dia dah bagi dekat page dia pun dah ada macam-macam nombor dah. Sebab kita nak benda ni, kita kalau boleh tak nak lah
nyawa yang begitu berharga disia-siakan begitu sajalah. And then lagi satu yang kelebihan homeopati ni, lepas kita bagi ubat, kita tak biarkan patient macam tu je tau. Kita bagi tu, kita macam okay, makan ubat ni balik, lepas tu tak kisahlah. Tak, kita yang special homeopati ni kita akan buat follow up, dan kita akan sentiasa keep in touch dengan patient. Kita tak adalah tiap-tiap hari kan, macam tiap-tiap hari tu dah lain macam tu. So kita akan tanya apa khabar, ataupun patient tu sendiri boleh berkomunicate dengan kita, tanya. Contohnya dia akan tanyalah, ubat ni boleh makan, tu benda biasa. Patient akan tanya, ubat ni boleh makan dengan ubat ni ke? Tanya je, InsyaAllah kita akan bantu dan kita akan jawab soalan tu. Dan juga macam benda biasa, sebenarnya kepuasan kami adalah kepada kesihatan patient tu sendiri. Nampak macam klise kan, tapi sebenarnya kan, bila dengar patient macam, oh dulu saya tak boleh buat ni, sekarang saya dah boleh buat ni, daripada datang tu, goosebump. So sebelum ni datang muka monyok, tak boleh buat kerja, tu memang pengalaman yang saya boleh ingat lah. Muka monyok, tak nak cakap. Lepas tu 2 minggu lepas tu datang, saya dah boleh buat kerja ni, saya dah boleh buat kerja ni. Dia tak hilang, tapi benda tu dia mengurangkan kesakitan. Tu yang seronok lah kita. So kita sebagai perawat ni sendiri rasa seronok. Patient rasa seronok, kita pun rasa seronok. So benda tu win-win. Kita pun macam nak tolong orang. Kita nak sihat, jangan sihat seseorang, sihat ramai-ramai. So bila sihat ramai-ramai ni, kita boleh beritahu dekat orang sekeliling yang dekat dengan kita, supaya kita boleh benda tu sihat ramai-ramai lah. Maksudnya nanti kita nak buat benda, semua boleh buat. Tak adalah macam yang sakit tu tertinggal kan. Okay. So dia yang bestnya keadaan tu. Masa tu saya ada sekali juga dengan doktor, dengan Muhammad Hazim tu. Boleh katakan kami ingat dia situation dia tu. Patient tu boleh katakan dia memang betul macam tak larat, memang duduk dia macam ni lah. Gini dia kata lepas tu Dr. Hazim tu dia yang in charge, physician in charge masa tu. And then kita tanya, kita dah proses itu yang kata proses kita tanya tu, itu adalah one of the proses rawatan dia. Kita tanya, and then kita bagi ubat, kita nasihatkan management untuk dia sesuai. Betul. And then after 2 weeks kan, dia datang. Memang daripada duduk sini jenis dia duduk dia sendiri terkejut sebab dia first time guna ubati. And then dia pun macam mana, tak silap lepas tu dia bawa anak beranak. Lepas tu dia bawa anak dia, lepas tu dia bawa kakak ipar dia. Dia bawa dia tu lah. Dia memang boleh katakan, okay, untuk siapa yang kat sini yang tak tahu apa tu ubat homeopati, ubat homeopati ni dia macam, kalau pernah pergi mana-mana, yang selalu commonnya dia macam biji putih tu, yang manis tu. Tapi sebenarnya benda tu ada ubat itu adalah vehicle ataupun medium ataupun apa lagi? Kenderaan lah. Dia punya perantaraan. Perantaraan, ya betul. So dan juga ubat-ubatan ni memang sesuai sangat lah untuk kanak-kanak. Dan contohnya kalau macam ibu bapa kat sana yang payah, contoh nak bagi ubat hospital kan macam pahit, macam tak sedap untuk kanak-kanak dia komplain tu kan. Jadi kalau untuk ubati memang sesuai lah, sebab ubat-ubatan ni dia manis, dia sesuai, dia macam senang untuk consume. Betul. Itu yang boleh katakan kelebihan homeopati lah, especially untuk kanak-kanak. Dan juga kepada orang yang dia ada masalah untuk makan ubat ataupun dari segi macam dia lah berkaitan dengan penyakit dia tu. Okay. So selain mesti ada yang kita tanya kan, homeopati ni boleh merawat je ke? Homeopati ni boleh merawat je ke? Merawat? Tak boleh mencegah? Yes. Dalam homeopati, yes, kita merawat. Kita ada juga untuk merawat emergency, which is kita merawat benda dalam keadaan kecemasan. Kita merawat untuk perkara yang awal, dan juga kita ubat homeopati juga tujuannya untuk pencegahan. Dari segi pencegahan ni bukan di mana kata macam tak apalah, pencegahan ni lebih kepada dia meningkatkan imun sistem badan, meningkatkan sistem pertahanan dalam badan kita untuk daripada luar tu. Jadi dari segi ubat tu dia membantu, dan juga kita akan juga menasihatkan dari segi apa yang you boleh ubah untuk daily lifestyle you. Okay. So daripada tu kita ni lah, selain daripada tu kita ada jugalah kita tawarkan kepada pendengar ataupun penonton semua yang sedang melihat di Facebook dan juga di Instagram, kita ada buat apa ni, homeopati first aid kit. Okay, first aid kit. So dia benda ni homeopati kit ni
adalah first aid macam kita dengar first aid adalah benda yang untuk kecemasan. Contohnya macam kena gigit semut ataupun gigit ataupun ada terjatuh lebam kan, terjatuh ataupun tercucuk paku ke. Itu kita ada first aid dia. Ya, Dalam betul. homeopati pun ada first aid. Macam mana yang sebelum ni anda semua pernah dengar first aid untuk kecemasan, yang first aid dekat yang kotak putih tu yang ada lambang apa yang warna merah yang lambang bulan tu kan. Jadi dalam homeopati pun kita ada benda tu. Jadi cerita sikit homeopati first aid tu macam mana? So homeopati first aid ni kita sekarang ada tawarkan dua set. Satu set tu adalah beginner set dan juga complete set. Beginner set ni adalah untuk mereka yang mahu mencuba. Sebab biasanya kalau complete set ni yang dah biasa dengan homeopati dan dah tahu dah macam mana apa yang ataupun dia lebih banyak lah. So beginner set ni kita bagi 6 botol lah. Kita bagi 6 6 jenis. 6 jenis ubat dan satu tu ada krim lah. 6 jenis ubat ni adalah macam contohnya adalah untuk yang jatuh daripada kesan jatuh lah. Yang pastinya yang beginner ni boleh katakan siapa yang tak tahu apa tu homeopati, ada nak cuba homeopati boleh ambil yang set yang tu complete lah semualah yang semua kita ada yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kecemasan. Okay, so sekali dengan homeopati kit ni kita bagi free consultation. So maksudnya macam tak tahu nak guna ke, kita boleh hubungi nombor yang diberikan. Okey, contohnya so sesiapa yang melihat ataupun yang sedang menonton dengan discussion kita ni yang ingin dapatkan homeopathic kit ni boleh hubungi 014 261 9264. Apa tu? Okey. Okey, 014 261 9264. Kalau macam tak jumpa nombor telefon ni, dekat tengok ni kat mana? Facebook, dekat Instagram, boleh DM ataupun chat kami di Messenger. InsyaAllah kami akan bantu. Okey, anda ingin dibantu? So kita sebenarnya more to sharing lah, sharing session, sebab kita nak orang lain tahu tentang homeopati yang sebenar. Kita sekarang ni macam banyak orang yang tak tahu pasal homeopati ni. So kita nak orang lain tahu. So bila orang lain dah tahu, kita kenal. Bila kita dah kenal, kita yakin. Bila kita dah yakin, kita cuba. Bila kita cuba, kita sebarkan. Bila kita dah sebarkan, kita tolong orang lain juga. So benda yang sama juga. Benda baik jangan disimpan seorang-seorang. Okey. Jadi itulah apa yang Homeopat Hazim beritahu pasal homeopati first aid tu. Jadi homeopati first aid tu, jadi apa yang special yang kat situ, jadi ada segi ubat dia semua, dan juga dari situ kita bagi free consultation. Dan kata lain kalau macam anda macam confused lah, macam ubat ni nak makan untuk apa, dalam tu jangan risau, kita dah bagi instruction, kita ada bagi cara-cara nak makan dia semua dan juga indication untuk apa. Tetapi sekiranya anda masih macam confused lagi, ni untuk apa, jangan risau. Kami dah bagi nombor itu, jadi anda boleh call itu. Jadi boleh call lah physician mana-mana yang available itu. Kita akan jawab lah, okay, ni ubat ni untuk ni, ubat ni untuk ni. Jadi macam mana apa yang Homeopat Hazim cakap, okay, homeopati ni macam ramai orang tak kenal semua. Okay, apa yang saya boleh nak share kepada anda semua, yang saya teringat lah ada satu cerita ni, drama ni kan, drama doktor, bukan dia drama yang medical lah, tapi tu cerita komedi lah. Dia komedi tapi tajuk scrub. Okay. dia cerita komedi tapi message disampaikan betul, memang boleh katakan very very true lah. Which is that orang tanya dia, what do you mean when you become a doctor? Apa maksud you yang you nak jadi doktor? What is doctor actually? Jadi apa yang orang tu cakap, doctor is someone who give that person a second or more chance. Jadi itulah kita punya peranan. Jadi itu yang kami ingin cuba sampaikan, dan itulah matlamat kami kepada masyarakat di sana dan juga pada anda semua yang tengah lihat. Dan kami juga harap anda share juga pada orang lain apa kami wujudkan. Satu, tidak lain tidak bukan hanya untuk improve your quality of life, daripada physical dan mental. Jadi di sihat ni, apa maksud sihat ni? Dalam WHO, dia punya definition of sihat dia ialah dia sihat bebas daripada sakit, dia bebas daripada disease, sakit yang membawa kepada penyakit,
dari segi mental dan juga fizikal. Itu makna kita nak bebas bukan hanya satu saja fizikal badan ni. Tak, kita nak bebas daripada mental juga. Kadang-kadang daripada mental tu sendiri boleh menyebabkan kesakitan kepada fizikal. Betul. Biasanya kalau kita biasa jumpa ni adalah more suppression. Bila dia suppress ni maksudnya dia sekat lah, dia tak luahkan, dia tak ekspresif. Ada orang tu jenis yang ekspresif, ada orang tu jenis yang apa panggil? Dia simpan. Jenis simpan. Kadang-kadang bila tu simpan tu jadi benda lain. Tu adalah satu skop lah yang kita tadi individualistic. Tu yang memain peranan lah. Lain orang lain dia punya remedy dia ataupun penawar, dan juga daripada lain orang tu lain cara kita nak rawat dia tu. Setiap orang berbeza. Sebelum tu saya nak ingin timbulkan soalan yang selalu orang tanya. Macam contoh dalam ubat homopati ni, kalau adakah sama dengan semua orang? Contoh orang tu datang dia demam. Jadi macam contoh saya demam, macam Hazim pun demam kan. Okey, adakah Hazim masih dapat ubat yang sama ke macam mana? Okey, so macam tadi ada dua kategori kan, acute dengan chronic. So dalam acute ni berkemungkinan untuk sama tu adalah tinggi sebab dia adalah first aid. Contohnya kebanyakan simptom adalah simptom yang sama, demam panas, pening kepala. Itu kalau first aid ni biasanya kebanyakannya adalah sama. Tapi bila chronic ni dia more to macam tadi individualistic. So depend on the keadaan orang tu, macam mana dia dapat penyakit tu, apa progression disease dia, macam mana, apa yang menyebabkan penyakit tu datang. Itu yang memainkan peranan untuk kita menentukan remedy ataupun penawar tu sendiri. Okey. Jadi itulah yang apa yang saya just kita nak explain sikit lah. Itulah kita cakap tak nak cakap lama, tapi lama pula kan. Seronok sangat. Jadi ubat homopati ni apa yang Homopati Hazim nak cakap, dia setiap orang datang tu dengan komplain yang sama, dengan masalah yang sama, tak semesti dia dapat ubat yang sama. Macam mana yang kita faham mudah lah. Ni saya nak cerita sikit. Contoh kalau kita demam, kalau ni bukan ubat ni, kalau kita akan pergi ke farmasi, kita akan minta Panadol atau paracetamol. Jadi dia kata ni siapa yang demam kita bagi paracetamol je. Dalam homopati bukan macam tu. Dalam homopati kita akan bagi ubat yang mana berkaitan dengan dia. Jadi contoh Hazim dia demam, saya demam. Jadi orang tu datang tak semestinya saya dengan dia dapat ubat yang sama. Itu yang dimaksudkan berdasarkan apa yang dia rasa yang ada, apa keadaan yang dia ada tentu. Sebab kita nak samakan dengan remedy tersebut. Kita yang sama menawarkan yang sama. Atau bahasa Melayu yang pelik je dia dengar. Sama menawarkan yang sama, atau bahasa Inggeris dia like your like, atau bahasa Jerman dia apa? Itu bahasa Jerman. Bahasa Jerman? Ke Latin. Latin sama lah. Tahulah. Dan pastinya similia similibus currita. Maksud similia similibus curita ialah like your like. Kalau bahasa Melayu dia yang sama menawarkan yang sama. Yang serupa merawat yang serupa. Gitu ya. Dia tak sama, dia serupa. Jadi lain itulah konsep yang kita nak sampaikan. Jadi sudah berapa lama dah kita start ke berapa ni? 10.45. Lama jugalah. Okey. So rasanya kita sebagai penutup lah, kita nak nak beritahu sekiranya anda mempunyai sebarang masalah kesihatan dan ingin mendapatkan rawatan homeopati ataupun lebih berminat untuk lebih tahu tentang homeopati ni, boleh WhatsApp, boleh DM, boleh PM, banyak boleh macam-macam sebab kita nak memudahkan mereka yang sedang mencari penyelesaian masalah kesihatan. Boleh untuk yang WhatsApp boleh 0142619264 ataupun boleh DM, PM di Facebook dan juga Instagram. InsyaAllah kami akan segera membalas ataupun menjawab segala pertanyaan anda. Dan juga sebagai penutup, misi kami adalah untuk memberi peluang kepada mereka dan juga membantu menyelesaikan masalah, kerana itu adalah kepakaran kami untuk masalah kesihatan menggunakan secara alami dan semula jadi menggunakan perubatan homeopati. Okey, dan juga kita juga ingin menyebarluaskan tentang homeopati ini sendiri kepada orang lain. Dan juga tujuannya tidak lain tidak bukan hanyalah untuk improve your quality of life. Yes, itu satu je, ingat. Apa tagline kita? Nak sihat? Meh sini. Meh lah. Nak sihat meh. Meh sini. Boleh tanya
Okey, ada komen ni, sharing yang baik. Terima kasih Kak Terima kasih, Yasmin. Yasmin. Oh ramai datang ni. Ramai datang melawat kita. Tak pasal. Dia khusyuk cerita kan. Jadi Okey. itu je lah daripada kami. Lepas tu nak bagi tahu insya-Allah kita akan try buat live setiap hari. Mungkin tak lama, mungkin kita akan share sikit. So bagi mereka yang macam nak tahu ataupun suka nak dengar sharing daripada kami, suka kan, pelik kan dengar suka sharing daripada kami kan. So bolehlah follow dan juga like page kami, dan juga insyaAllah kita akan buat perkongsian lagi esok. Mungkin kita boleh cerita pasal lain macam prototypization tu. Boleh. Betul. Andai kata anda nak komen tu, anda nak cerita. Boleh, ataupun pertanyaan kan. Mungkin kita boleh tanya dan boleh jawab, dan juga elaborate, ada apa panggil? Huraikan lebih lanjut pada esok hari insya-Allah. Okey. Jangan lupa kami di sini Kelang, Sungai Udang. Sungai Udang, bukan Melaka ya. Sungai Udang Kelang. Okey. Jadi anda boleh book appointment, dan juga anda boleh bertanya, dan juga sekiranya anda nak datang untuk walk in, sebelum tu kena buat appointment dulu kan. Kena tanya dulu dan kita akan tetapkan masa, dan juga kita akan book kan yang physician mana yang sesuai. Apa-apa WhatsApp 014 261 9264. Okey. Itu je daripada kami. Sekian saja daripada kami. InsyaAllah kita jumpa esok pada jam 11 lebih, 11.30 je lah. 11.30 tu. Kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Ambil sikit. Facebook dengan Instagram. Instagram ada orang wave, kita wave juga. Tak tahu wave. Nak cakap wave wave. Ada love. Love kita tengok macam mana. Okey. Assalamualaikum. Bye. Bye.